Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi nikmat kesihatan, dipanjangkan usia dan dapat lagi kita bersama-sama dalam siri ulang kaji UPKK yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan subjek ibadah bagi tahun 5, iaitu tajuknya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan, pelajaran yang kelima. Kita nak bincang ataupun kita nak belajar berkaitan dengan puasa. Okey. Dan puasa ni diwajibkan ke atas kita pada bulan Ramadan untuk umat Islam. Okey. Pengertian puasa. Puasa ni adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar shadiq hingga ghurub ataupun terbenam matahari dengan disertakan niat pada malam harinya. Maksudnya puasa ni adalah menahan diri, bukan sekadar daripada makan dan minum sahaja, tapi menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar shadiq, bermula daripada tamatnya waktu imsak tu hinggalah terbenam matahari. Maksudnya sampai ke masuknya waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, maka berbukalah kita. Itu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seterusnya, rukun puasa. Rukun puasa. Rukun puasa ni dia ada dua, iaitu yang pertamanya adalah niat. Niat puasa tu. Dan yang kedua ialah menahan diri dari makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini adalah rukun puasa. Seterusnya, hukum berpuasa di bulan Ramadan. Hukum berpuasa di bulan Ramadan ni adalah wajib. Fardu ain, wajib. Dan puasa ni juga adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Dan puasa ini disyariatkan pada tahun yang kedua hijrah. Disyariatkan pada tahun yang kedua hijrah. Puasa ni maksudnya umat Islam pertama kali berpuasa di Madinah pada tanggal yang kedua hijrah. Tahun yang kedua peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, dalil kewajipan puasa. Dalil wajib puasa ni ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syariat puasa ni ataupun kewajipan puasa ni diwajibkan ke atas kita umat Islam seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Maksudnya sebelum ni pun, zaman Nabi-Nabi yang lain pun dah ada disyariatkan puasa. Cuma kaifiat atau cara mereka berpuasa tu kita tak tahulah macam mana. Dan seterusnya
tengok kepada syarat wajib puasa. Okey, syarat wajib puasa, siapa yang diwajibkan berpuasa ni, okey, apa syarat-syarat dia? Yang pertama adalah Islam. Okey, orang Islam wajib berpuasa. Yang kedua, baligh. Okey, mereka yang wajib berpuasa adalah orang yang baligh, orang yang dah sampai umurnya. Okey, sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang perempuan kalau nak tahu dia sampai umur, pada ketika dia datang haid, maka sampailah umurnya untuk berpuasa. Okey, lebih kurang paling lewat pun dalam kalau lelaki dan perempuan ni paling lewat pun dalam umur 15 tahun lah kan. Okey, tapi bergantung kepada individu itu sendiri, tempoh balighnya tu bila. Okey, seterusnya yang ketiga, berakal. Wajib berpuasa bagi orang-orang yang berakal, dan tak wajiblah bagi orang yang tidak berakal, orang gila dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat, mampu berpuasa. Orang tersebut mampu untuk berpuasa. Okey. Sihat tubuh badannya, okey, dia mampu berpuasa. Kemudian yang kelima, suci. Okey, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas bagi orang perempuan. Dan yang keenam adalah tidak bermusafir, tidak dalam keadaan bermusafir. Maka orang yang bermusafir, orang yang melakukan satu perjalanan yang jauh, dia bermusafir, maka pada ketika itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Okey, seterusnya tadi syarat-syarat wajib ni, syarat-syarat sah puasa. Okey, syarat-syarat sah puasa. Okey, macam mana? Apa syarat-syarat sah puasa? Yang pertamanya adalah Islam. Okey, Islam. Puasa orang bukan Islam tidak sah. Walaupun orang yang bukan Islam tu dia puasa lagi lama tempohnya daripada kita. Dia cuma dapat lapar dan dahaga sajalah. Okey, sebab dia bukan Islam. Kalau dia berpuasa pun puasa dia tu tidak sah. Okey, kemudian yang kedua, okey, mumayyiz. Syarat sah puasa ni, orang yang mumayyiz. Okey, puasa kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah. Okey, yang ketiga, suci. Okey, suci daripada haid dan nifas. Okey. Kalau orang perempuan yang ada dalam keadaan haid, sedangkan dia berpuasa juga, maka puasa dia tu tidak sah. Okey, dan yang keempat adalah menahan diri, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar shadiq hingga ghurub matahari. Okey, kalau dia tak tahan, dia kata dia puasa sedangkan dia makan dan minum pada siang hari itu, maka puasa dia itu tidak sah. Okey, seterusnya lafaz niat puasa. Okey, lafaz niat puasa ialah nawaitu shauma ghadin an ada'in fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, niat puasa. Okey, ni lafaz niat puasa, tapi niatnya di dalam hati. Ini cuma lafaz sahaja. Kita niatlah pada malam hari tu, katakanlah penyimpan Mohon Besar Raja-Raja tu dia dah tentukan tarikh 1 Ramadan jatuh pada hari apa. Okay, kemudian pada malam tu mesti surau-surau, masjid-masjid dah buat solat tarawih. Okey, solat tarawih ni dia awal esok nak puasa, malam ni dah solat tarawih dah. Okey. Kemudian lepas solat tarawih tu ataupun bila dengar je, tahu je pengumuman esok kena puasa, maka
niatlah terus pada malam hari tersebut. Okey. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Maka perbuatan makan dan minum itu boleh menyebabkan puasa kita terbatal. Inilah yang di dalam ta'arif tadi tu yang kita kena menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan yang kita bincangkan sekarang ni adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa di antaranya. Yang kedua, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Orang yang mabuk ataupun orang yang pengsan sepanjang hari boleh menyebabkan puasa mereka terbatal. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Perbuatan memuntahkan sesuatu dengan sengaja juga boleh menyebabkan batal puasa. Muntah dengan sengaja, sama ada dengan cara macam mana tu tak tahulah. Jolok dengan tangan, jolok dengan jari ke sampai termuntah. Maka pada masa tu batallah puasa sebab memuntahkan sesuatu dengan sengaja. Yang keempat, keluar darah haid. Keluar haid. Ni bagi orang perempuan. Ke dalam keadaan mereka berpuasa, tiba-tiba dah pukul 6 ke contohnya, daripada pagi ni puasa. Tak kisahlah waktu bila sekalipun, nak tunggu kepada masa berbuka puasa tu, maka ketika tu keluar darah haid. Secara automatik puasa dia tu terbatal. Dan yang kelima adalah keluar air mani dengan sengaja. Keluar air mani dengan sengaja. Kemudian yang keenam, perkara yang membatalkan puasa adalah jima' ataupun bersetubuh. Bersetubuh di antara lelaki dan perempuan, pasangan suami isteri. Jika mereka melakukan persetubuhan pada siang hari, maka puasa mereka akan terbatal. Seterusnya, memasukkan sesuatu dalam rongga dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Rongga ni maksudnya lubang. Lubang yang semula jadi ada pada badan kita. Contohnya mulut ke, hidung ke, telinga ke, kemaluan ke, itu lubang. Tak boleh nak masukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja. Yang ke-8, yang ke-8 adalah gila. Perkara yang membatalkan puasa yang ke-8 adalah gila. Dia tengah-tengah puasa tiba-tiba jadi gila, maka pada masa tu batallah puasa dia. Kemudian yang seterusnya, nifas atau wiladah. Nifas atau wiladah ni terjadi kepada ibu yang melahirkan anak. Walaupun mereka pada masa tu sedang berpuasa, tiba-tiba mereka melahirkan anak, maka akan terjadinya keluar daripada badan mereka darah nifas ataupun wiladah. Pada masa tu secara automatik batal puasa mereka. Kemudian yang ke-10 adalah murtad. Puasa orang yang murtad akan terbatal sekiranya perbuatan murtad itu terjadi. Murtad ni adalah perbuatan keluar daripada agama Islam. Sedangkan puasa bagi orang kafir tidak sah. So orang yang murtad pun akan terbatal puasa mereka sekiranya kemurtadan itu berlaku. Seterusnya, perkara-perkara makruh yang dilakukan ketika berpuasa. Perkara-perkara makruh dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama,
Bercakap-cakap perkara yang haram seperti mengumpat, memaki hamun dan sebagainya. Okay, ini makruh ketika kita berpuasa, kita tiba-tiba kita bercakap perkara-perkara yang haram seperti kita mengumpat orang lain ataupun kita maki hamun orang lain, ejek orang lain ke. Okay, itu makruh. Okey, makruh ni maksudnya kalau buat tidaklah sampai berdosa, tidaklah sampai membatalkan puasa, tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Kalau kita tak lakukan perbuatan mengumpat bagi hamun ni, kita akan dapat pahala. Tapi tidak membatalkan puasa, cuma dosa mengumpat, dosa maki hamun orang tu malaikat tulis jugalah. Okey, yang kedua, melihat perkara-perkara yang haram seperti aurat, gambar-gambar lucah dan sebagainya. Iaitu perkara yang boleh membuatkan boleh menyumbang kepada perbuatan makruh ketika kita berpuasa. Melihat perkara-perkara yang haram seperti aurat, gambar lucah dan sebagainya. Okey, seterusnya, menggosok gigi selepas gelincir matahari. Okey, menggosok gigi selepas gelincir matahari maksudnya perbuatan kita menggosok gigi dah sampai waktu petang dah. Tapi kita pergi lagi untuk kita masuk bilik air, gosok gigi. Okey, itu perbuatan yang makruh sebabnya ubat gigi tu kan ada perasa, ada rasa pedas-pedas, ada rasa min dia tu kan. Okey, itu menyebabkan perbuatan yang makruh ketika kita berpuasa. Okey, seterusnya yang keempat, perkara yang makruh ketika berpuasa adalah membuang masa dengan perbuatan yang sia-sia. Sembang kosong ke, apa-apa sahaja perbuatan yang sia-sia boleh menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang makruh ketika kita berpuasa. Okey, yang kelima, mencium isteri atau suami. Okey, perbuatan mencium isteri atau suami juga adalah perbuatan yang makruh dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan ataupun pada ketika kita berpuasa. Okey, yang keenam, berkumur secara berlebihan. Masukkan air dalam mulut tu, nak berkumur tu secara berlebihan. Okey, itu adalah perbuatan yang makruh. Bimbang, takut ada ketika kita berkumur tu ada tertelan air ke apa ke yang boleh menyebabkan kalau berkumur secara berlebihan ni macam sengaja je lah masukkan air ke dalam mulut. Okey, itu makruh. Dan yang ketujuh adalah mandi secara berlebihan. Mandi secara berlebihan juga adalah perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Okey, sikit-sikit nak mandi kan. Okey. Dan yang ke-8 adalah merasa makanan dengan lidah, juga perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Okey, perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa adalah merasa makanan dengan lidah. Kan puasa tak boleh nak rasa, tak boleh nak makan. Maka masa memasak tu kita pun ambil lah sikit kan, nak rasa masin ke, tawar ke, manis ke, nak rasa. Okey, perbuatan tersebut adalah makruh. Okey, dan ada juga perkara-perkara makruh yang lain seperti berbekam dan sebagainya. Berbekam juga makruh dilakukan ketika kita berpuasa. Okey, seterusnya, perkara-perkara sunat dilakukan ketika berpuasa. Okey, tadi perkara makruh dan ini pula adalah perkara yang sunat. Perkara yang kalau kita buat dapat pahala ketika kita berpuasa. Okey, antara yang pertamanya adalah membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran ketika kita berpuasa. Ia lebih orang kata
buat yang sunat ni lebih memperbanyakkan kita punya pahala. Di samping pahala kita berpuasa, kita lakukan juga ibadat-ibadat yang lain, amalan-amalan sunat yang lain, seperti membaca Al-Quran. Apa lagi? Segera berbuka apabila sampai waktu. Okey, apabila sampai waktu, segera kita berbuka. Walaupun dengan sekadar makan buah tamar ataupun buah kurma, dan minum air saja, tapi bunyi je, dengar je azan maghrib tu terus berbuka puasa. Okey, yang kedua, memulakan berbuka dengan buah kurma. Makanlah, memulakan berbuka puasa itu dengan buah kurma ataupun sesuatu yang manis. Kerana manis itu memberi tenaga kepada kita. Tapi jangan berlebihan pula. Makan mula-mula berbuka dengan buah kurma ataupun benda-benda manis. Lepas tu makan yang manis lagi. Jadi banyak pula benda ataupun makanan yang manis tu kita makan. Tu boleh menyebabkan dia satunya tenaga, tapi bila berlebihan jadi penyakit. Okey. Kemudian perkara sunat yang lain adalah memperbanyakkan sedekah ketika kita berpuasa ataupun pada bulan Ramadan. Seterusnya solat sunat tarawih. Okey, solat sunat tarawih. Solat sunat ni terjadi apabila tiba bulan Ramadan sahaja dan tak ada pada bulan-bulan yang lain. So, rugilah kalau kita tak ambil peluang untuk solat sunat tarawih ni pada bulan Ramadan. Okey, dan perkara sunat yang lain adalah membanyakkan doa ataupun membaca doa. Okey, memulakan berbuka dengan membaca doa. Okey, ini adalah perkara-perkara yang sunat dilakukan. Okey, seterusnya melambatkan waktu bersahur. Okey, melewat-lewatkan waktu bersahur sampailah betul-betul masuk waktu imsak tu, baru kita selesai untuk bersahur. Kena bajetlah masanya pukul berapa. Jangan kata kalau waktu imsak tu habis kita kata pukul 5, tiba-tiba pukul 2 kita dah bersahur. Boleh, cumanya tak dapatlah pahala sunat. Sebab perkara yang sunat adalah melambatkan waktu bersahur. Okey, dan yang seterusnya meninggalkan perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang tidak baik kita tinggalkan dan melakukan banyak amal kebajikan. Banyak melakukan amalan kebajikan. Okey, ini adalah perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Okey, seterusnya, hari yang diharamkan untuk berpuasa. Okey, dalam setahun ni, okey, yang wajib untuk kita adalah pada bulan Ramadan. Tapi boleh juga dilakukan puasa-puasa sunat pada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Okey. Dan ada juga hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Selama setahun tu ada juga terdapat hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Apa hari-harinya? Okey, yang pertama, pada satu Syawal, iaitu pada hari raya pertama Aidilfitri. Okey, pada satu Syawal tak boleh nak berpuasa. Alim macam mana pun, rajin macam mana sekalipun tak boleh nak puasa pada tanggal 1 Syawal. Dan yang kedua, hari yang diharamkan berpuasa juga adalah pada 10 Zulhijjah, iaitu pada hari raya pertama Aidil Adha. Okey, dua hari raya ni, hari raya pertama bagi kedua-dua hari raya ni diharamkan untuk berpuasa. Okey, dan yang ketiga adalah pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 11, 12 dan 13 Zulhijjah dipanggil hari-hari tasyrik yang diharamkan untuk kita berpuasa. Dan yang keempat adalah hari syak, iaitu hari ragu-ragu sama ada telah masuk bulan Ramadan ataupun belum.
Okey, hari Syak ni maksudnya hari Syak ni berlaku pada bulan Syakban, hujung bulan Syakban dan awal bulan Ramadan. Ha? Hari yang ke-29 ataupun 30 Syakban. Okey, maka pada hari Syak ni tak boleh nak berpuasa sebab ragu-ragu lagi sama ada telah masuk bulan Ramadan ataupun belum. Okey, seterusnya. Hari-hari yang disunatkan untuk berpuasa. Ada juga hari-hari yang disunatkan untuk berpuasa. Okey, antaranya adalah setiap hari Isnin dan Khamis. Okey, setiap hari Isnin dan Khamis. Okey, disunatkan berpuasa. Yang kedua, hari Ashura. Hari Ashura ni pada 10 Muharram. Okey, pada 10 Muharram. Kemudian pada 6 hari di dalam bulan Syawal kecuali 1 Syawal. Okey, puasa 6 hari dalam bulan Syawal kecuali pada tarikh yang hari raya pertama tu tak boleh. Hari raya kedua tu sepanjang bulan Syawal tu puasa 6 hari disunatkan. Okey, disunatkan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Okey, seterusnya berpuasa pada 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan Hijrah. Okey, kecuali bulan Zulhijjah. Okey, dia dipanggil Ayyamul Baydha, iaitu puasa hari putih. Okey. Puasa pada 13, 14 dan 15 bulan Muharram ke Safar ke Rabiul Awal ke Rabiul Akhir ke boleh pada tarikh 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan Hijrah. Bukannya bulan Masihi kita ni. Tapi pada bulan Hijrah, okey, pada bulan Islam. Okey. Seterusnya berpuasa pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Okey. Orang yang menunaikan haji tidak disunatkan berpuasa lah. Okay, bagi yang tidak mengerjakan haji disunatkan untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Okay, dan seterusnya berpuasa selang sehari, berselang hari pada bulan-bulan biasa kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Okay, kita berpuasa berselang hari, sehari berpuasa, esoknya tak puasa, lepas tu lusanya puasa, tulatnya tak puasa. Kita selang-selang, sehari puasa, sehari tak puasa, kecuali jangan puasa pada hari-hari yang diharamkan lah. Okey, seterusnya puasa nisfu Sya'ban. Okey, puasa nisfu Sya'ban ni berpuasa pada tanggal 15 Sya'ban. Okey, juga adalah hari-hari yang disunatkan untuk berpuasa. Seterusnya, hari yang makruh berpuasa. Ada juga hari yang makruh untuk kita berpuasa. Antaranya adalah pada hari Jumaat. Okey, hari Jumaat ni makruh berpuasa kerana pada hari tersebut adalah hari kebesaran mingguan bagi umat Islam. Mungkin ahli keluarga berkumpul ke nak makan-makan, kemudian kita berpuasa, maka okay, puasa pada hari Jumaat ni adalah makruh. Okay, yang kedua adalah hari-hari yang makruh berpuasa adalah hari Sabtu. Kerana apa? Kerana hari Sabtu ni hari kebesaran orang Yahudi. Okay, kita puasa hari Sabtu je. Okay, yang disunatkan adalah pada hari Isnin dan Khamis untuk bulan-bulan yang lain. Tapi kalau dalam bulan Ramadan, hari Sabtu pun kena puasa lah. Okay. Dia bulan Ramadan, sebulan bulan Ramadan tu wajib. Tapi ni kita cerita ni makruh pada bulan-bulan yang lain. Kita puasa hari Jumaat, ataupun puasa hari Sabtu, ataupun puasa pada hari Ahad sahaja. Hari Ahad ni adalah hari kebesaran orang-orang Kristian. Dan hari-hari yang makruh lagi, yang keempat adalah puasa sepanjang tahun. Hari-hari dia berpuasa, puasa sepanjang tahun. Perbuatan ini adalah juga puasa yang makruh. Sebab yang tadi disunatkan untuk kita berpuasa berselang hari, selang-seli harinya. Puasa tak puasa, puasa tak puasa. Ini puasa sepanjang tahun adalah
makruh. Okey, seterusnya. Keharusan meninggalkan puasa ataupun rukhsah puasa. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rukhsah? Rukhsah puasa ialah keringanan bagi seseorang itu untuk meninggalkan puasa atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Dan di antara perkara-perkara yang membolehkan seseorang itu meninggalkan puasa ialah, okey, yang pertamanya adalah sakit kuat. Okey, sakit kuat ni maksudnya sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Maka pada masa tu bolehlah orang yang sakit kuat ni ataupun sakit tenat ni, orang yang sakit tiada harapan untuk sembuh ni, uh, uh, meninggalkan puasa. Okey. Orang yang sakit kuat ni dia nak survive diri dia pun dia tak boleh, kadang-kadang dengan bantuan pernafasan ke dan sebagainya, maka pada masa tu tak diwajibkan ataupun dia boleh untuk meninggalkan puasa. Yang kedua, uzur. Okey, uzur kat sini kerana terlalu tua dan sangat lemah untuk berpuasa. Okey, orang yang uzur, orang yang sangat terlalu tua dan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh meninggalkan puasa. Tapi mereka-mereka ni, orang yang boleh meninggalkan puasa ni, nanti dia akan adalah sama ada qada ataupun bayar fidyah. Okey, dia panggil. Okey, seterusnya, tidak mampu. Okey, tidak mampu berpuasa kerana melakukan kerja-kerja yang berat ataupun yang tadi itulah yang sangat uzur. Okey, tidak mampu. Okey, seterusnya, ibu yang mengandung. Okey, ibu yang mengandung. Okey, ibu yang mengandung dan bimbang akan keselamatan diri dan kandungannya, maka boleh meninggalkan puasa. Dia dalam keadaan mengandung, dia bimbang kalau dia berpuasa akan memudaratkan diri dia dan anak di dalam kandungan dia, maka dia boleh meninggalkan puasa. Okay, yang kelima adalah bermusafir. Orang yang di dalam perjalanan yang lebih daripada 2 marhalah boleh meninggalkan puasa. Dia ada sebab-sebab yang tertentu harusnya meninggalkan puasa ni. Okey, seterusnya, qada puasa. Okey, qada puasa ialah menggantikan semula puasa yang ditinggalkan atas sebab-sebab tertentu pada bulan selain bulan Ramadan. Okey, qada ni adalah sebagai ganti puasa ganti. Qada ni wajib Qada, puasa qada hukumnya wajib. Sekiranya kita tinggal satu hari puasa dalam bulan Ramadan, maka pada bulan-bulan yang lain kita wajib qada puasa tersebut. Atas sebab-sebab yang tadi itulah, mungkin dalam bulan Ramadan pada tempoh hari kita pergi bermusafir, maka kita tidak berpuasa. Okey, lepas tu bila berakhirnya Ramadan tu, maka kita pun ada masa free, kena qada lah puasa yang kita tak puasa dalam bulan Ramadan tadi. Okey, itu qada puasa, ganti puasa. Kemudian fidyah puasa. Okey, fidyah ni ialah denda, iaitu dengan memberi makanan kepada fakir miskin sebanyak secupak beras atau makanan asasi yang mengenyangkan. Satu cupak bagi setiap satu hari puasa yang ditinggalkan. Okey, fidyah ni adalah denda. Denda kita bagi makan kepada fakir dan miskin sebanyak secupak beras ataupun makanan asasi yang lain. Makanan asasi ni maksudnya makanan yang familiar untuk sesetengah tempat. Mungkin kita dekat Malaysia ni kita makan beras. Kita makan nasi dan sumbernya adalah beras. Mungkin ada sesetengah negara yang makanan dia adalah roti yang berasal daripada gandum. Okey, kalau kita makan nasi, macam kita ni makanan asasi kita adalah nasi, maka kita bagi beras kepada fakir dan miskin. Kalau negara ataupun orang yang makanan asasi dia adalah
uh, berasaskan tepung ataupun roti, maka bagilah tepung kepada fakir miskin untuk bayar denda, untuk membayar denda bagi setiap satu hari yang kita tinggalkan puasa kita. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Macam mana orang yang boleh qada sahaja tanpa bayar fidyah, ada yang orang yang boleh bayar fidyah sahaja, ataupun orang yang qada sahaja tanpa fidyah, dia ada syarat-syarat dia. Okey. Okey, ni kita tengok apa syarat-syarat dia. Orang yang diwajibkan qada puasa, ni qada sahaja. Okey, yang pertamanya adalah tidak berpuasa kerana sebab-sebab yang dibenarkan, maka dia kena qada puasa dia sebelum tibanya Ramadan yang seterusnya. Okey, yang kedua, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja juga kena qada puasa dia. Yang ketiga, orang ibu mengandung yang takut kesihatan dirinya terjejas, dia kena qada puasa dia. Qada puasa dia. Dia tinggalkan puasa sebab takut kesihatan diri dia terjejas. Okey, yang keempat, ibu yang menyusukan anak dan takut kesihatan dirinya terjejas. Ini juga wajib dia qada. Selepas dia tidak lagi, ataupun maksudnya ibu yang menyusu ni dia perlukan makanan, dan dia takut kalau dia menyusukan anak dia, takut kesihatan diri dia terjejas lah. Okay. Yang kelima, orang sakit yang ada harapan sembuh. Okay. Orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, maka dia perlu mengqadakan puasa dia. Pada bulan Ramadan dia sakit, kemudian dia tak puasa pada masa tu. Bulan lain tiba-tiba bila datang Syawal ke, bila dah Zulkaidah ke, selepas daripada bulan Ramadan tu, lepas tu dia sihat, kembali sihat, dan dia kena qada, gantikan balik puasa yang dia tak puasa pada bulan Ramadan tu. Okey, kemudian orang perempuan yang kedatangan haid dan nifas. Okey, orang perempuan yang kedatangan haid dan nifas, ni kena qada puasa. Dia berbeza dengan solat. Kalau bagi solat, orang yang perempuan yang datang haid tak perlu nak qada, tapi kalau puasa kena qada. Okey, seterusnya, orang yang diwajibkan fidyah sahaja. Okey, ni orang yang diwajibkan fidyah sahaja. Tadi qada sahaja, ini fidyah sahaja. Macam mana? Orang yang mati sebelum sempat menggantikan puasa yang ditinggalkan, denda diselesaikan oleh waris si mati. Okey. Ni bagi orang yang dibayar fidyah sahaja sebagai ganti yang dia tak puasa pada bulan Ramadan tadi tu, adalah orang yang mati sebelum sempat gantikan puasa yang dia tinggalkan. Maka ahli waris ataupun ahli keluarga dia kena selesaikan dia punya fidyah. Kena bayar fidyah, kena bagi makan kepada orang miskin mengikut tempoh yang mana dia tak sempat nak ganti tu. Kalau 10 hari tak sempat ganti, 10 cupak lah. Okay. Seterusnya, keuzuran disebabkan usia lanjut atau sakit yang berpanjangan sehingga menyebabkan tidak mampu lagi untuk berpuasa. Okay, seseorang ni dia sakit yang terlalu lama. Sakit sampai bertahun-tahun, dan penyakit dia tu membuatkan dia memang tak mampu untuk berpuasa, maka ahli keluarga dia bayarkan fidyah untuk dia. Okey. Seterusnya, orang yang wajib qada puasa dan wajib juga membayar fidyah. Okey, ni kedua-duanya sekali. Tadi wajib qada sahaja, kemudian wajib fidyah sahaja. Yang ini wajib kedua-duanya, qada dan fidyah. Okey, siapa mereka? Ibu yang menyusukan anak dan takut kekeringan susu lalu membatalkan puasanya. Okay, dia takut kekeringan susu sahaja, dia bukan takut
memudaratkan diri dia, maka dia boleh juga tidak berpuasa, tapi dia wajib qada dan wajib membayar fidyah. Okey. Yang kedua, ibu yang mengandung dan takut jika berpuasa akan memudaratkan anak dalam kandungannya. Tadi yang qada sahaja tadi adalah ibu yang mengandung yang takut jika kesihatan dia terjejas. Tapi sekiranya dia takut memudaratkan anak dalam kandungan, maka dia wajib qada dan wajib membayar fidyah. Okey, yang ketiga, orang yang sengaja melengah-lengahkan puasa qadanya sehingga tiba ke bulan Ramadan yang baru. Okey, pada bulan Ramadan yang lepas, dia dah tinggal puasa. Kemudian dia lengah-lengahkan tak ganti puasa, maka tiba-tiba je satu Ramadan balik bagi tahun yang berikutnya. Pada masa tu, bila habis je bulan Ramadan tu, dia kena ganti yang dia punya Ramadan tahun lepas tu dia kena ganti. Kalau kata 7 hari, dia pun kena ganti sebanyak 7 hari dan wajib juga dia untuk membayar fidyah. Maksudnya kalau 7 hari tinggal, bererti 7 cupak makanan ataupun beras yang diberikan kepada fakir miskin. Okey, dan yang keempat adalah orang yang tidak berpuasa dengan sengaja. Okey, juga perlu untuk membayar untuk qada puasa dan fidyah. Saja-saja je tak nak puasa. Okey, seterusnya hikmah berpuasa. Okey, hikmah berpuasa. Antaranya adalah melatih diri bersifat jujur dan amanah. Okey, puasa ni dapat melatih diri kita bersifat jujur dan amanah. Kerana apa? Kerana ibadah puasa ni ibadah yang satu-satunya kita tak boleh nak pamerkan kepada orang lain. Itu adalah atas kejujuran kita dan amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya kata macam tu? Sebabnya berpuasa ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kalau kita tipu orang lain pun, kita cakap kita berlakonlah badan kita ni letih, kita tunjuk muka letih. Tapi sebenarnya kita dah makan dah. Kita sebenarnya tak puasa pun pada hari itu. Tapi kita pergi berlakon depan orang yang kita ni letih berpuasa. Dan orang lain tak tahu. Orang akan percaya je, dia ni betul ni puasa ni. Sedangkan yang kita tak puasa tu hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Sebab tu puasa ni boleh melatih diri kita bersifat jujur dan amanah dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang kedua, merasai bagaimana kehidupan orang fakir dan miskin. Okey, bagaimana orang fakir dan miskin dalam keadaan mereka susah nak mendapat makanan. Kita pun bila kena berpuasa ni, maka kita boleh rasakan sesuatu, kita boleh oh macam ni kot diorang rasa bila rasa lapar, kan, bila rasa dahaga tapi tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Kita akan rasa bagaimana kehidupan orang yang fakir, orang yang tak cukup. Okey. Seterusnya, menjadikan badan sihat. Okey. Puasa juga boleh menyihatkan badan. Seterusnya, mendisiplinkan diri menjadi lebih baik. Okey, dengan berpuasa ni diri kita akan lebih berdisiplin. Kita sayang puasa kita. Maka kita jaga disiplin diri kita, tak mengumpat, tak mengata orang, tak maki hamun, tak buat perkara-perkara yang buruk ketika kita berpuasa. Maka itu adalah tindakan mendisiplinkan diri. Okey, yang seterusnya, doa mudah dimakbulkan. Doa orang puasa ni mudah dimakbulkan, mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, okey, ni malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah antara kelebihan bulan Ramadan, kerana dalam bulan Ramadan itu terdapatnya satu malam dipanggil malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sama-sama kita berdoa supaya kita jumpa dengan malam tersebut. Okey, dan bergembira ketika berbuka puasa. Hikmah berpuasa juga, bergembira ketika berbuka puasa. Kan, satu hari menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan, menahan diri daripada lapar dan minum. Maka bila sahaja
sampai waktu berbuka, maka keseronokan itu, kegembiraan itu akan terzahir dalam diri kita. Seronoknya dapat berbuka, kan? Okey. Okey, itu selesai hikmah berpuasa dan kita tengok pula berkaitan dengan contoh-contoh soalan UPKK berkaitan dengan tajuk ni. Okey, dan bentuk soalan UPKK ni sebenarnya banyak, tapi kita tengoklah beberapa contoh ataupun bentuk soalan UPKK berkaitan dengan tajuk puasa Ramadan ini. Di antaranya ialah, okey, ni soalan-soalan dia. Okey, soalan yang pertama, diharamkan berpuasa. Ni bentuk soalan dia, soalan objektif, pilihan jawapan, alif, ba, jim, dal. Okey, kita boleh pilih. Okey, yang pertama adalah, okey, diharamkan berpuasa pada tanggal, okey, bila? 10 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rejab dan 10 Zulhijjah. Okey, so jawapan dia adalah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ni apa? Hari Raya pertama, Aidil Adha. Okey. Kemudian pilih syarat wajib puasa. Pilih syarat wajib puasa. Uzur, baligh, musafir, keluar darah haid. Okey, uzur tak wajib puasa. Baligh, baligh wajib. Musafir tak wajib puasa, keluar darah haid tak wajib puasa. Maksudnya dia tak suci. Okey, so jawapan dia adalah yang ba ni. Okey, baligh. Seterusnya, apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan? Okey, hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajibun, wajib. Okey, ni kalau soalan keluar macam ni tak perlulah kita tengok yang sunat ke makruh ke haram ke. Puasa bulan Ramadan, dia rukun Islam, kan? Mestilah wajib. Okey, seterusnya, manakah syarat sah puasa? Alif, mumayyiz, ba, baligh, jim, bermukim, dal, berupaya. So jawapan dia adalah mumayyiz. Mumayyiz. Okey. Syarat sah puasa. Okey. Seterusnya, soalan apa lagi? Bentuk soalan dia lebih kurang macam inilah. Okey, tandakan right ataupun tandakan betul pada pernyataan yang betul dan tanda pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, soalan yang pertama. Ni betul salah. Soalan yang pertama, haram melambatkan berbuka puasa. Haram melambatkan berbuka puasa. Okey, melambatkan berbuka puasa ni tak adalah sampai haram, dia cuma makruh sahaja. So, pernyataan ni salah. Okey, orang yang berpuasa hendaklah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, betul. Ini dia sebut pasal ta'arif puasa tadi. Okey, yang ketiga, tidak perlu berniat di malam hari untuk berpuasa Ramadan. Tidak perlu berniat di malam hari untuk berpuasa Ramadan. Kena niat pada waktu malam lah. Kan? Mana boleh niat pada waktu siang kalau puasa Ramadan. Dan kena ingatlah, kita puasa-puasa ni kadang-kadang benda yang mudah terlupa adalah niat. Rasa macam niat dah, tapi rupanya tak niat lagi. So, kalau tak niat tu, tak melakukan rukun puasa, maka puasa kita tu sia-sia, tidak sah. Okey, makruh melambatkan berbuka puasa. Okey, betul. Kemudian melambatkan bersahur, hukumnya sunat juga betul. Okey. Seterusnya, mana ni? Okey. Okey, yang ni kena tulis. Okey, soalan yang pertama, tulis jawapan berdasarkan pernyataan di bawah. Ni bentuk soalan subjektif yang mana pilihan jawapan tidak diberi. So, kita kena hafal lah apa yang kita dah belajar berkaitan dengan tajuk puasa Ramadan ni. Okey, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ialah yang pertamanya, Islam,
satu lagi, yang kedua baligh. Okey, baligh. Okey. Yang kedua, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah okey, antaranya makan dan minum dengan sengaja. Sengaja. Okey. Yang kedua, yang kedua ni perkara yang membatalkan puasa adalah muntah. Muntah dengan sengaja. Okey, muntah dengan sengaja. Seterusnya, soalan yang ketiga. Hari yang disunatkan berpuasa. Hari yang disunatkan berpuasa adalah hari nisfu Sya'ban. Okey. Dan hari nisfu Sya'ban ni pada 15 Sya'ban. Kemudian pada hari Asyura. Okey, hari Asyura ni pada 10 Muharram. Okey, dan ada lagi lah hari-hari yang disunatkan berpuasa macam hari Isnin dan Khamis ke kan. Okey, kemudian soalan yang keempat, tulis 2 syarat wajib puasa selain daripada beragama Islam. Okey, so dia dah tolak satu syarat wajib. Dia dah bagi satu, dia kata selain daripada beragama Islam, apa lagi syarat-syarat wajib berpuasa. Yang pertamanya adalah berakal, wajib puasa. Dan yang kedua, tidak bermusafir. Tidak bermusafir. Okey. Dan yang terakhir, syarat sah puasa. Okey, syarat sah puasa adalah yang pertamanya, sah puasa bagi puasa orang Islam dan sah puasa bagi golongan yang telah mumayyiz. Okey, mumayyiz ni adalah dia tahu membezakan antara baik dan buruk, tahu membezakan antara yang kotor dengan yang cuci. So puasa bagi kanak-kanak tu tidak sah lah. Kanak-kanak umur 3 tahun, dia tahu apa kan. Okey. Dan saya rasa sekadar itu saja perkongsian ataupun ulang kaji kita bagi subjek ibadah yang bertajuk puasa Ramadan. Dan semoga dengan video ini dapat memberi memberi sikit input dan boleh menjadi bahan ulang kaji untuk anak-anak murid sekalian. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.